Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita bertemu lagi sekali dalam majlis ilmu pada malam ini, dan saya akan membawa satu topik yang agak lebih serius daripada kebiasaan, sebab selalunya kita jarang-jarang nak masuk cerita tentang yang terlalu saintifik ni, ataupun terlalu yang berkisar kepada ayat-ayat dan perkataan yang saintifik. Sebab maklum saja kita ni kan nak santai, namun ada kalanya kita kena belajar, sebab tak sampai 20% daripada dalam penyampaian saya nanti yang memerlukan sedikit minda yang terbuka untuk belajar benda-benda yang membawa orang kata kata-kata perkataan yang saintifik sedikit. Boleh saya cuba memberi anda sebaik mungkin supaya dia senang difaham, dan boleh you share dengan kawan. So kalau boleh tolong start sharing dengan kawan sekarang pun boleh start share, okay? Dan saya tak mau kita lupa kepada mereka yang tengah sakit sekarang. Kita selalu mendoakan mereka semoga orang kata cepat sembuh dan diberi syifa daripada Allah SWT, sebab dia yang memberi, dia yang boleh ambil balik. Kita tetap kena berikhtiar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya amat teruja dengan jawapan-jawapan yang anda anda cuba sampaikan kepada saya. Ada yang kata sodium, ada yang kata magnesium, ada potasium, ada yang kata kalsium, ada yang kata iron. Bagus, tekan-tekan yang tak salah. Ada yang pandai sehinggakan dia kata, siapa yang tulis selenium ke apa tu, tak salah. Semua mineral-mineral ataupun orang kata logam-logam yang important untuk body kita, asalkan tersinarai je dalam sains, memang diperlukan sangat. Cuma soalannya yang mana yang lebih mustahak. Kalau tak ada mereka ni, anda akan lebih bermasalah. Baik, kita mulakan dengan saya nak bagi anda 5 daripada yang top 5 ni, yang mana satu yang you rasa sesuai. Okay, cuba jawab. Yang lain adalah mineral yang kurang diberi position ataupun diberi tempat yang top 5 ke atas. Iaitu nombor 1, adakah ianya kalsium, adakah ianya chloride? Chloride you tak terfikirkan, okey, ataupun klorin. Bukan klorin yang dalam air tu, yang ni yang baik untuk body kita, ada juga yang ditukar jadi chloride nanti. Lepas tu sodium, sodium semua tahulah, garam contoh. Lepas tu magnesium, yang selalu diperkatakan, dan tidak lupa kepada potasium. So you tulis yang mana tadi? Saya akan bagi top 3 dahulu, lepas tu saya bagi top 2, lepas tu saya bagi top of the top. Okay, top 3 saya bagi tahu adalah sodium, garam tu mustahak, magnesium, nombor 2, apa lagi saya bagi pilihan, anda boleh pilih potasium pun. So dah kita turunkan kepada 3 ni saja. Kita dah buang, bukan tak mustahak, kalsium very important, chloride tu very important, tapi sodium, magnesium dan potasium 3 ni saya akan simpan dalam masa beberapa minit lagi. You akan tahu antara 3 ni yang mana top lagi. Okey, apapun kalau tak cukup bahan-bahan 3 ataupun 5 ni, body kita akan sentiasa menjadi letih, lesu, akan sentiasa menjadi bermasalah, sampai jantung pun ada, masalah saraf, masalah otot, masalah tenaga, masalah air dalam badan, semua terganggu nanti. Sehingga kan maklum sajalah, kalau you bayangkan kalau tak cukup tenaga saja, ataupun saraf terganggu, ataupun tenaga tak cukup, not enough energy, jadi fatigue dan sebagainya, the whole body tidak akan sihat. Betul? Alright. So cukuplah anda menunggu dah lama. Saya nak bagi tahu mineral yang paling besar antara 3 ni, semuanya besar, tetapi kalau diminta anda pilih, lain kali anda minta potasium. Dengar lagi sekali, saya kata potasium. Potasium is the most important mineral in our body. Okay, dia bersamaan mustahaknya dengan magnesium dan sodium. So tiga-tiga ni amat mustahak. Satu lagi kalau diminta tambah, you boleh tulis the word calcium.
Lepas tu baru datang benda-benda lain. Jadi you dah pandai sikit malam ni. Sebab tu saya kata you kena belajar sedikit sains lah. Sebab kadang-kadang benda ni berlaku di tempat atau di rumah kita, tempat kerja, maksudnya you tak perasan pun, tak pasal-pasal, tak ada sebab, tak ada punca, asal usul pun tak tahu. Tak tahu you jadi macam letih, lesu. Lepas tu you akan rasa kadang-kadang sampai nak naik tangga dulu, you kalau lift rosak je, you senyum je. 5-7 tingkat you tak ada masalah. Sekarang ni 2 tingkat pun dah tercungap-cungap. Bukan soal jantung pula tu, faham? You letih dan you rasa otot you tak boleh nak angkat dah kaki tu. Rasa macam pernafasan juga terganggu. Seolah macam you masuk dalam kolam air, macam swimming pool tu, you masuk macam you gedah body you masuk dalam air. You bayangkan pernafasan you dalam air macam mana rupa. Itu dia, kalau potasium ni tak cukup dalam badan you, bayangkan apa musibah yang dia boleh bawa. Walaupun cuma you nampak macam, kadang-kadang tak nampak pun dalam darah kita. Dia 98% ada dalam darah dan cuma 2% ada di luar darah, di dalam plasma. Jadi kalau kita ambil darah, dia selalunya di luar daripada sel yang you ambil darah tu, faham tak? Jadi kalau kita tengok potasium tu rendah ke tinggi, dia tidak accurate, tidak tepat. Sebab apa, yang harus diambil periksa ialah dalam sel tu sendiri. Jadi jangan-jangan lab ada buat potasium ni rendah, tahu-tahu you dah bernafas tadi saya kata terganggu. Yang paling takut pula dia panggil arrhythmia. Sampaikan bila potasium ni tak cukup, you punya degupan jantung boleh jadi macam berdebar. Macam orang kata apa, boleh rasa degupan jantung tu macam nak pecah dada you, ataupun kadang-kala tu dalam telinga you, you dapat tinnitus, tahu tak, berdesing. Tapi bukan takat berdesing saja, you boleh rasa degupan jantung dalam bunyi bising tu. You boleh rasa degupan jantung debum macam tu. Bayangkan betapa susahnya hidup kita cuma dengan masalah potasium tak cukup. Potasium selalunya harus ada lebih kurang antara 4,500 atau 4,700 miligram per day. Banyak. Dia yang banyak sekali diperlukan dalam badan kita, dan dia lah yang paling kurang sekali kita ambil dalam pemakanan ataupun dalam proses kita nak buat suplemen ke apa. Jangan-jangan kita peduli tentang potasium. Sama jugalah kalau kita banyak lagi beraktiviti, kita kena tingkatkan potasium kita sampai 5,000 ke 6,000 miligram per day. Banyak tu. Kalau dari segi sayur-sayuran, kalau nak ambil pun, nak masukkan semua potasium untuk mencukupkan keperluan harian tu, you perlu sekurang-kurangnya 7 hingga 10 cawan sayur-sayuran. Demam kita dia buatnya. Jadi haruslah kita belajar macam mana untuk cara dan pemakanan yang sesuai. Nanti saya cerita sekejap lagi. Sementara tu you tengok lagi, kalau you ada apa lagi gejala dia, seperti you rasa loya, you rasa dizzy, tahu tak, macam pening-pening kepala, setengah tu sampai jadi migraine, ada setengah tu nampak body jadi dehydrated, kering. Sebab bila potasium tak cukup, ada lagi banyak bahan-bahan mineral yang pun terganggu. Maka salah satu daripada kerja mereka ialah untuk mengimbangkan balik air dalam badan. Jadi kalau dia tak cukup, air dalam badan pun mula buat perangai. Jadi sehinggakan boleh jadi kering badan kita. Lepas tu you punya degupan jantung, saya dah kata tadi, boleh meningkat, sepatutnya 70-80, tak pasal-pasal. Dalam keadaan berehat pun boleh 90 ke sampai 100 pun. Tak sepatutnya kan. Yang pentingnya, kalau malam pun you sampai tidur ada cramp, ada sampai terbangun-bangun tidur you, sampai nak kena tolak kaki tu. Pernah tengok kan orang yang bila kena cramp ni, you pun tak tahu kenapa, kadang-kadang otot you jadi macam menguit atau twitching. Tahu tak, twitch, dia bergerak tanpa dipaksa atau nak buat apa-apa, dia bergerak sendiri. Ataupun dia jadi keras, dilihat susah dia nak relax. Ni ada kaitan dengan potasium. Lepas tu ada masalah constipation, senang mendapat sembelit, disebabkan kolon pun menjadi kurang bertenaga, dan
pergerakan di usus kecil, usus besar ni semua menjadi masalah. Jadi ada orang mendapat constipation, ada orang mendapat sampai otak ni tak boleh fokus lagi dah, dan otak ni boleh bengkak. Bengkak dari segi apa? Dari segi air tak balance. Jadi otak kita tu nak mempertahankan air supaya tak hilang banyak, okey, maka dia jadi bengkak. Okey. Ada orang dapat masalah pencairan darah, apa orang panggil blood thinning, masalah orang kata apa, susah darah nak jadi pekat atau nak beku. Jadi susah untuk orang yang nak baik daripada kecederaan dan sebagainya. Dan ujung-ujung sekali ada setengah orang tu sampai dapat mental depression, kemurungan pun. Jadi teruklah banyak sangat dia punya isu-isu, sehinggakan ada satu condition yang dinamakan hypokalemia. Ni bahasa sains ya. Hypo tu maksudnya low, kalemia tu maksudnya dalam darah tak cukup. K tu apa? Potasium. Baik. Kenapa orang tak cukup potasium ni pula kan? Satu, memang you dah tahulah, memang tak jaga diet, makan banyak junk food, banyak gula, ni semua akan melingkupkan potasium akan jadi lebih rendah. Dan apabila gula tinggi dalam badan, dia juga menarik potasium jadi turun ke bawah. Ada orang yang kalau ada masalah vomiting, banyak muntah apa-apa ke, ataupun kalau dalam keadaan sihat pun kadang-kadang terlalu banyak sweat ataupun berpeluh, keringat-keringat tu kadang-kadang keluar potasium sekali. Ada yang ada masalah diarrhea, cirit-birit, ada yang berpuasa tak berhenti-henti, terlalu ikut, kadang-kadang bukan puasa sunat saja tapi dia ikut intermittent fasting lagi yang sampai 20 jam, lawan 4 jam tu 24, setengah buat 18/6. Ada sajalah zaman-zaman moden ni. Kalau dia tak belajar betul-betul, dia boleh dapat hypokalemia, rendah dan bermasalah dengan potasium. Orang yang buat surgery, yang banyak perdarahan, ada luka-luka, kalau stres pun boleh mengurangkan potasium. Dia boleh menghisap potasium. Jadi kekurangan melalui stres saja pun dah boleh menyebabkan potasium kita tu diperlukan dengan lebih kalau orang tengah stres. Ada kalau orang tu tengah makan ubat diuretics. Pernah dengar diuretics? Selalunya orang sakit jantung, kalau orang sakit-sakit kronik apa-apa yang menyebabkan doktor nak bagi hilang bengkak kaki ataupun banyak air dalam badan, water retention, dia bagi apa dia panggil diuretics. Ini pun boleh, sekali dia bagi turun air, dia bagi turun potasium sekali. Dan selain daripada itu, bagi mereka yang terlalu boleh makan garam tapi terlalu tinggi garam, sehinggakan potasium jadi rendah. You tengok potasium tu, kalau kita ambil 4,700 mg, sodium cuma diperlukan dalam 2,500 je ataupun 2,300. Maksudnya tak sampai 1/3 daripada potasium punya kehendak. Berarti kehendak potasium dalam badan kita at least 3 to 4 times sodium. Yang menjadi masalah dalam dunia moden sekarang, orang banyak makan sodium, tak salah juga, tetapi dia tertinggal nak makan juga tinggi dengan potasium. Jadi orang tanya pula, kalau macam tu dok, you nak makan apa ni nak cepatkan supaya meningkatkan kita punya potasium ni? Baik, dengar elok dan belajar, sebab kalau you buat hari dengan cara yang bersesuaian, you tak payah ambil suplemen apa-apa pun. Jadi lebih selamat dan lebih natural. Iaitu nombor 1, senang aja. Siapa suka makan potato, ubi kentang. Tapi kalau you dah obese, kalau dah badan tu dah terlalu overweight, potato ni you kena hati-hatilah, tak boleh lebih daripada 1-2 ketul je. Tapi bagi mereka yang okey, badan masih normal, aktif, you nak kuatkan you punya potasium, yang paling antara yang saya cerita daripada tinggi, sampaikan yang normal, sampaikan potasium yang tak berapa tinggi tapi masih boleh ambil. So dengar yang top 5 dahulu, okey. Kita mulakan dengan apa saya panggil kita dengar dulu potasium.
Potasium yang kuat dalam potato ni, yang lebih kuat ialah di dalam kulitnya. Jadi kalau boleh you toast ataupun you roast ataupun you bakar dia. Okay, so you bake dia. Baking potato ni is one of the best. So with the skin, okay, dengan kulitnya sekali. Nombor 2 ialah sweet potato. Sweet potato pun dengan kulit sekali pun bagus. Ubi keledek. So boleh kan? Manis pula tu ni. Ni boleh. Tapi saya kata tadi jangan terlalu banyak sebab dia tinggi juga dengan karbohidrat yang terlalu, kalau banyak sangat pun tak bagus juga. Okay. So you dah boleh makan ni 2-3 ketul pun tak apa. Lepas tu ambil beet greens, beet buah beet yang merah tu. Bukan buahnya boleh, bagus tu, banyak vitamin mineral lain daripada potasium pun. Tetapi yang lebih kuat kalau nak potasium yang tertinggi, datangnya daripada daun beet. So beet leaf tu, dia panggil beet greens. Yang atas tu kan you nampak, dia punya batang tengah masih merah, tapi dia ada urat-urat dia merah lagi, tapi daun dia warna hijau. Cantik kan? Ramai orang tak beli benda ni, kat pasar selalu dibuang-buang aja. So daripada sekarang you beli beetroot, kalau boleh beli dengan dia punya daunnya sekali. Okay, so beet green among the top 5 tau. Untuk dapatkan potasium, jangan main. Lepas tu of course semua leafy green, semua sayur-sayur yang menghijau beres, terutama sekali you tahulah bayam, semua cruciferous vegetables seperti cauliflower, apa lagi brokoli kan, bok choy, apa lagi yang selalu saya sebut tu, Brussels sprout, ya, semua you boleh ambil. Faham tu? Of course lah, kalau Mak Saleh tu dia selalu sebut perkataan kale. Kita kata kangkung. Okay. Tak payah nak berlawan dengan dia orang. Mahal pula tu kale semua ni. Tapi saya ulang, kalau you duk ambil ulam dengan kita punya style kampung kita dengan sambal pun no problem. It's still very good. Bahkan cili is one of bukanlah untuk potasium tapi bagus untuk sebagai mineral dan vitamin lain yang ada dalam cili-cili semua tu. So brokoli saya dah kata tadi, cauliflower, avocado. Yes, avocado siapa yang tak tahu dia punya magic. Sebenarnya kan saya dah kata kat Tropika ni dah boleh tanam avocado, kat Indonesia dah banyak. So Malaysia, kenapa saya tak tanam-tanam lagi Saya duk kata nak minta tolong orang nak cari anak pokok ni lah, avocado lah. Boleh hidup dah tahu sekarang ni. Dah rendah-rendah pun dah boleh berbuah dah. Okay. Dan buah avocado ni at least 3 kali ganda lebih kuat daripada pisang. Kan selalunya orang kata pisang yang banyak potasium. Ni sampai ke hari ni pun orang kalau dengar potasium low lah, sebab tu kena makan pisang. You nak kena makan 15-16 biji pisang barulah nak mencukupi agaknya. Mana you larat makan, saya pun. Jadi you ambil lah avocado. Kata orang avocado kalau sebiji sehari dah lebih daripada setengah keperluan untuk you punya potasium. Cantik tak? Okay. Lepas tu siapa yang masa tea break pula masa cheat day, maksudnya masa kita punya D&D punya break day lah kan, masa kita let go punya hari pergi makan kenduri semua tu. Jadi kita nak ambil lah lain daripada cuma fruits and veggies saja kan, kita nak lah juga ambil daging-daging apa semua. So the best is fish. It's been known that fish is high in potassium, terutama sekali fish yang namanya salmon, tilapia, cod fish, tuna fish, ataupun kalau you suka kepada siput-siput ataupun kerang yang bersih, clam semua ni, kepah semua tu, very good. Okay. So tapi make sure is clean lah. Tempat you ambil tu tidak banyak logam ataupun tempat refinery minyak ke apa-apa. You dah nampak muara sungai tu dah hitam, you pun pergi ambil kat selut-selut tu, kepah ke yang semua kat situ, sorry, that is wrong. Okay, lebih baik you jangan makan benda tu langsung. Lagi satu yang bagus ialah coconut water. Yang coconut water, kelapa muda, ataupun kalau you tak dapat yang muda, yang tua pun asalkan apa yang dipanggil airnya, air buah kelapa ni.
Dalam air kelapa memang banyak dipanggil potassium, one of the highest. In fact, kalau you dialysis ataupun kidney failure, saya tak benarkan you ambil semua yang saya cerita ni. Okay, it's very orang kata problematic nanti kalau terlalu tinggi potassium, kalau stage 4, stage 5. Faham? Balik kepada lentils, dal nak buat sup. Okay. Lepas tu baru datang pisang. Jadi pisang saya dah cerita dah dekat 10 yang atas tadi, baru datang pisang. Tapi pisang juga masih tinggi kalau dibandingkan dengan tomato. Kalau nak buat tomato sauce pun boleh, tomato buah pun boleh. Lepas tu kalau siapa yang nak makan sup daripada kacang ni, dia panggil green pea ataupun split pea. Ni semua peas lah ni. Tapi kita kalau tak ada black beans, 5 beans yang ni yang antara yang direkomend tinggi dengan potasium. Kita ada yang dipanggil chickpeas, kacang kuda. Dari kacang kuda memang boleh untuk tinggikan you punya potasium. Lagi satu mushroom lah, shiitake mushroom. Okey, yang macam payung tu kan. Okey. Lepas tu you boleh ambil apa lagi? Orange. Dah kat bawah dah. So ramai orang kata orange dulu is one of the best fruit. Betul. Memang masih lagi bagus untuk vitamin C dan sebagainya. Tetapi ada lagi 10 atau 15 lagi yang ke atas tadi untuk mendapatkan potasium. Lepas tu ada carrots. Dan kalau semua dah tak tahu nak buat apa, pagi-pagi you cari oat. Tahu? Oat cereal lah. Tapi bukan oat yang ada gula, yang ada campuran bagi 3 in 1 ke apa. Oat yang pure. Maksudnya oat yang mentah lah. Maksudnya dah boleh dimakan tapi tak dicampur apa-apa lagi. Dan selalunya dia yang orang panggil masih dalam bentuk organik lah. Okay, dia dipanggil steel cut, bukan yang dah jadi serbuk semua tu. Itu masih bagus. Jadi tuan-tuan sekalian, banyak dah saya bagi. Ada sikit lagi kalau you suka kepada kacang seperti Brazil nut, antara yang tertinggi dengan potasium, Brazil nut, hazelnut dengan pecan, P-E-C-A-N, pecan. Almond pun boleh, tapi almond tak setinggi apa saya kata tadi, Brazil nut. Brazil nut yang paling tinggi dalam semua kekacang. Brazil nut is the highest potassium. Kebetulan you tak boleh makan banyak pun. Dia kena 3 biji pun atau 4 biji dah kenyang sangat dah. Okey, jadi tuan-tuan sekalian, alhamdulillah kita dah habis cerita pada malam ni. Saya mengharapkan you belajar sesuatu, dan amalan ni bukan untuk kita yang sehat saja, tapi untuk orang yang, especially orang diabetes, especially orang yang ada high blood pressure. Blood pressure ni macam inilah jawapannya kalau you tak mau makan ubat. You kena rajin dengar yang saya cerita tadi dan pergi balik cari makanan tu, hafalkan dia, cakap kat isteri, kata abang nak kena makan ni, kalau hari ni tak boleh ni, besok tukar hari lain pula apa. Jadi dalam seminggu tu you ambil 15-20 jenama saya bagi tadi makanan tu, you tukar campur, boleh? Alright, so it's very important untuk blood pressure, untuk orang yang kolesterol, untuk orang yang ada masalah berat badan tak boleh kontrol, lagi satu orang yang bermasalah tadi saya kata macam kram ataupun tak ada sebab berpenyakit, doktor pun pening kepala, you pun pening kepala, betulkan potasium dulu, baru you tuduh kata orang buat ke tak tahu sebab lah, memang nasib I lah. Tak mungkin, kita belajar dulu. Alright. Dengan itu saya mengucapkan dan mendoakan semoga anda dalam keadaan sihat walafiat, satu keluarga. Kirim salam pada semua ya, boleh. Dan jangan lupa kita sentiasa mendoakan sesama sendiri supaya kita dunia kita bahagia, akhirat kita ke syurga, dan kita senyum semua, jangan lupa. Dan kita selalunya kena let go and feel good all the time. Okay, terima kasih, jumpa lagi. Alright, saya kira promosi kita masih ada, so jangan lupa ambil kesempatan. Yang bagi mark tak tahu dah habis ke belum. Kalau tahu you all nak mark tu dulu, saya buat lagi banyak lagi. Tapi kita tak pastikan. Apapun, terima kasih banyak atas sokongan anda. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.